Anak-anak tingkatan 5, kita berjumpa lagi dalam perkongsian kita berkaitan dengan bab 2 tingkatan 5. Kita belajar tentang perlembagaan persekutuan. Ini adalah video yang kedua untuk bantu anak-anak menguasai topik, khususnya topik tingkatan 5 dalam berkaitan bab 2. Okey, kita dah sampai kepada tajuk bab 2 ini. Hari ini kita nak masuk sejarah. Sebab sebelum ni kita dah belajar tentang maksud perlembagaan. Tolong tengok balik video cikgu sebelum ini. Cikgu dah kongsi tentang hukum kanon. Dan kita dah kongsi tentang undang-undang zaman Inggeris. Kita dah belajar tentang latar belakang. Hari ini kita nak kongsi berkaitan dengan tajuk yang kedua. Bab 2 ataupun SP yang kedua. Sejarah. Okey. Undang-undang kita ni, kalau kita tengok sejarah penggubalan, undang-undang kita ni sentiasa digubal. Bila mula? Bila 1877 hingga 1957. Sampai kita merdeka lah. British atau pemerintah waktu itu sentiasa ubah. Dan pelajar perlu tahu, kalau kita nak pindah undang-undang ni, badan yang ada autoriti adalah parlimen. Parlimen perlu mendapat 2/3 untuk meminda undang-undang. Jadi kalau kita tengok di sini, apa nilai yang kita nampak? Dia letak nilai. Sebagai seorang pelajar, kita perlulah apa? Rakyat, kita perlulah menghargai jasa dan pemimpin kita yang mengekalkan kedaulatan. Okey. Di sini kita tengok balik macam mana undang-undang ni bermula, dan suka kita tengok undang-undang ini dia bermula di Majlis Negeri Perak. Untung orang Perak suka benar Perak ni. Sebab kita kena faham 1877 1874 itu bermulanya kedatangan British di Perak. J.W. Bush datang ke Pasir Salak 1874, Perjanjian Pangku. Ini Perak ni. 1877 dipengerusikan oleh siapa? Raja Muda Yusof. Ini Sultan Yusof yang menjadi titik tolak kepada undang-undang ini. Dan Majlis Negeri Perak ini, dia telah mengubalkan undang-undang. Bermula digubal mula di Perak, seterusnya diteruskan oleh negeri-negeri di tanah Melayu yang lain. Perak ini sebagai pemula lah, pioneer. Ini kita tengok gambar Sultan Yusof yang duduk ini, tengah-tengah ini, bersama Hugh Low, berdiri di depan di Kuala Kangsar. Istana, ingat istana negeri Perak ni di Kuala Kangsar. Hugh Low ni orang yang memperkenalkan, yang membawa getah di tanah Melayu pada waktu itu. Kita nampak okey. Nampak sini interpretasi. Setiap rakyat memiliki hak yang sama dari segi undang-undang. Bermaksudnya kita ni kalau kita ditangkap, kita perlu dibuktikan kita bersalah. Kita bukan bersalah lagi. Perlu dibuktikan, itu dibawa ke mahkamah. Okey. Itu 1947. 1977. Nampak tak? 1877. Sasui pula 1946. Ini sewaktu Malayan Union. Kita dah belajar sedikit waktu bab tingkatan 4. Undang-undang diperkenalkan di Negeri Selat. 3 negeri Selat sebelum ini. Yang mana kita namakan negeri apa? Melaka, Pulau Pinang dan juga Singapura. Siapa yang menggugat? Majlis Undangan Negeri. Kalau negeri Melayu Bersekutu, ini negeri-negeri yang diperintah melalui sistem residen. Ada 4 tu. Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Oleh siapa? Majlis Persekutuan. Dia ada beza situ. Di sini mungkin pelajar tolong tengok kertas 1 dah boleh soal. Siapakah yang menggubal undang-undang di Negeri Selat? Di sini kita tengok Majlis Undangan. Di Negeri Melayu Bersekutu, Majlis Persekutuan. Bagi negeri-negeri selain pada itu, negeri Melayu tidak bersekutu oleh Majlis Negeri. Jadi pelajar kena tengok di sini
Negeri Melayu tidak bersekutu ni, negeri selain pada 3 inilah ini. Contohnya macam Johor, kita tengok situ termasuk negeri-negeri Melayu Utara dan sebagainya. Baik. 3 yang berbeza. Siapa yang mentadbir di Negeri Selat? Majlis Undangan Negeri. Persekutuan. Yang ini ada majlis negeri, tak ada majlis undangan. Itu kurang satu. Okey. Seterusnya pelajar, ini buku lah. Akta Ordinans Negeri Selat dalam buku The Law of the Federal Malay State. Ini payah nak sebut ya. Koyak buku ini, tak apa. Okey. 1948 ini Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Majlis Persekutuan Tanah Melayu selepas jatuhnya Melayu Union, kita nampak pada waktu itu negeri-negeri sudah mula bersatu lah. Kita nampak di sini pemberatan dalam Persekutuan Tanah Melayu ini, pentadbiran dan kuasa Raja Melayu ini dah dikembalikan semula. Itu kita tengok di situ cuba tengok gambar ini. Kita nampak Raja-Raja Melayu bersama General Sir Garret Walter Robert Templar. Ini Pesuruhjaya Tinggi British Garret Templar pada waktu itu. Kita nampak gambar. Kemas gambar ni. Cantik gambar ni. Kita nampak. Okey. 57. Ini merdeka. Pada waktu itu kita ingat, kita dah belajar dalam tingkatan 4, kita dah belajar Lord Reid dan Suruhanjaya Reid. Kita pindah ni. Pada waktu ini, kita dah ikut satu model yang diambil daripada England, model Westminster. Ingat balik tajuk tingkatan 4. Yang inilah kita nampak model yang menjadi asas kepada perlembagaan negara kita hari ini. Kalau soalan tanya, apakah model undang-undang? Inilah asas dia. Suruhanjaya Reid, Lord Reid bersama tim dia lah. Ada 2 tuan. Kita nampak tu ada Sir. Tengok balik bab-bab buku tingkatan 4. Ini buku dia. Ini adalah persekutuan. Ini parlimen ni. Tempat mengubah undang-undang. Dan kita tengok terma. Terma ini perkara utama yang menjadi rujukan. Kita nak undang-undang kita ini kukuh, kedudukan Raja Melayu terjamin, hak istimewa orang Melayu. Dalam parlimen ada 2 dewan. Kita dah belajar sebelum ni, kita nampak Dewan Rakyat, dewan yang dipilih melalui pilihan raya, Dewan Negara yang kita panggil sebagai senator, dia ada bezanya, dan kewarganegaraan yang sama. Uniknya kita ni, sebab kita, dulu kita belajar juga jus soli sewaktu tingkatan 4. Ini pelajar kena tengok betul-betul. Bila kita belajar bab ini, apa yang perlu pelajar faham ialah berkaitan dengan model Westminster. Inilah asas kepada kita. Okey. Okey. Jadi pelajar, kita nampak kita dah habis 2 video ni. Cukup pada saya untuk hari ini, untuk kita kongsi bersama.